Perlembagaan boleh ditakrifkan sebagai undang-undang tertinggi yang menjadi rujukan atau panduan dalam pemerintahan sesebuah negara. Perlembagaan ini juga boleh ditakrifkan sebagai kerangka asas dalam menentukan pemerintahan sesebuah negara, atau perlembagaan boleh menjadi asas kepada undang-undang lain dalam pemerintahan sesebuah negara. Secara umumnya, perlembagaan merangkumi suatu peraturan dan undang-undang dasar yang menentukan bagaimana pemerintahan dalam sesebuah negara itu dijalankan. Perlembagaan persekutuan merupakan sumber undang-undang tertinggi di negara Malaysia. Reka bentuk perlembagaan persekutuan ini merangkumi pelbagai aspek kehidupan sama ada dari segi politik, sosial, ekonomi, pentadbiran, kehakiman, pendidikan, bahasa, dan lain-lain. Kewujudan pelbagai kaum di Malaysia telah mempengaruhi pembentukan perlembagaan persekutuan. Ini membuktikan bahawa perlembagaan yang dirangka mengandungi undang-undang yang selaras dengan kehendak rakyat dan keadaan semasa. Pembentukan perlembagaan persekutuan juga mengambil kira sejarah negara Malaysia sendiri sebelum dan selepas penjajahan, yang akhirnya disusun menjadi perlembagaan bertulis. Antara perkara yang terkandung dalam perlembagaan persekutuan ini ialah amalan yang diwarisi dari zaman penjajahan, kecuali peruntukan-peruntukan, pentadbiran, parlimen, dan kewarganegaraan. Sistem perlembagaan moden di Malaysia telah mula berlaku pada hujung abad ke-19 sejak Tanah Melayu berada di bawah pemerintahan British. Struktur pentadbiran tradisional yang sebelumnya dikatakan kurang teratur, sering berperang dan diancam kuasa luar telah memudahkan pihak British bertapak dan membuat beberapa perjanjian dengan Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu telah menerima naungan serta nasihat pihak British yang membabitkan pemerintahan negeri sekaligus menyebabkan Tanah Melayu dipecahkan menjadi negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, dan negeri-negeri selat yang setiap satunya diperintah oleh British menggunakan dasar serta undang-undang yang berbeza. Selepas Perang Dunia Kedua tamat, pemerintahan Jepun telah berakhir di Tanah Melayu dan digantikan dengan pemerintahan British. Pihak British memperkenalkan satu sistem baru iaitu Malayan Union pada April 1946. Tujuan Malayan Union adalah untuk memudahkan sistem pentadbiran. Namun, Malayan Union telah mendapat tentangan yang hebat daripada orang Melayu. Ini menyebabkan satu perjanjian baru telah dibuat antara Raja-Raja Melayu dan pihak British. Perjanjian ini telah dikenali sebagai Perjanjian Persekutuan 1948. Secara keseluruhannya, Suruhanjaya Red menggunakan cadangan Parti Perikatan sebagai asas pembentukan Perlembagaan Tanah Melayu. Akhirnya, draft Perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu telah dibentuk pada 31 Ogos 1957. Dengan itu, Persekutuan Tanah Melayu menjadi sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Perlembagaan 1957 dikuatkuasakan sehinggalah ke hari ini dan telah dilakukan beberapa pindaan. Antara kandungan perlembagaan yang menjamin keharmonian ialah agama Islam sebagai agama rasmi dan kebebasan beragama. Seterusnya ialah Malaysia sebagai negara demokrasi berparlimen. Selain itu adalah badan kehakiman, bebas kawalan parlimen, dan akhir sekali ialah rakyat boleh mengusulkan perlembagaan. Saya, Nur Naziha binti Jusli akan meneruskan pembentangan ini. Baiklah, saya akan membincangkan sejauh mana keharmonian perlu dijaga bagi memastikan keamanan sesebuah negara. Seperti yang kita ketahui, harmoni membawa maksud sebagai kemesraan dan sekiranya dikembangkan lagi, keharmonian dapat didefinisikan sebagai keadaan yang bersesuaian dan juga selaras. Keharmonian memainkan peranan yang penting dalam memastikan keamanan sesebuah masyarakat. Oleh itu, terdapat beberapa sebab pentingnya menjaga keharmonian negara. Keharmonian memainkan peranan yang penting untuk menjamin kestabilan negara.
Hal ini kerana Perlembagaan Persekutuan berjaya membentuk keamanan negara dengan mengawal pergerakan setiap masyarakat di samping memberi kemudahan-kemudahan yang tertentu bagi setiap rakyat. Namun begitu, keamanan mudah untuk digugat sekiranya berlaku pergolakan dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, keharmonian perlu dititik beratkan untuk menjamin kestabilan sesebuah negara. Sebab yang kedua, keharmonian dapat dijadikan kunci utama untuk memastikan perpaduan sesebuah negara terjaga. Dalam petikan akhbar Berita Harian, Malaysia bukan sahaja dikenali sebagai sebuah negara yang makmur dari segi ekonomi dan juga pembangunan. Namun, Malaysia juga dikenali dengan kepelbagaian rakyat yang berbilang kaum dan mampu hidup dalam keadaan yang harmoni. Melalui petikan tersebut, dapat kita lihat bahawa keharmonian yang dimiliki oleh rakyat Malaysia dipengaruhi oleh peranan Perlembagaan Persekutuan yang memastikan keadilan tanpa mengira bangsa dan juga kaum. Bukan itu sahaja, keharmonian perlu untuk dijaga agar dapat mewujudkan rakyat yang sentiasa bersatu padu. Hal ini demikian, rakyat memainkan peranan yang penting untuk sesebuah negara. Gerak-geri rakyat dipengaruhi oleh peranan Perlembagaan Persekutuan. Kesannya, rakyat menjadi peka dengan peranan masing-masing dan mampu menerima hak-hak keistimewaan yang diberikan kepada kaum Melayu dan juga Bumi Putera. Tambahan pula, keharmonian masyarakat perlu dipertingkatkan lagi agar memastikan sesebuah masyarakat lebih menghormati antara satu sama lain. Hal ini menjelaskan tentang perbezaan kaum dan agama bukan dijadikan penghalang untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni. Perlembagaan Persekutuan memainkan peranan yang penting dengan memberi kebebasan kepada rakyat untuk menganuti agama masing-masing. Kebebasan tersebut menunjukkan keprihatinan negara dengan memberi hak istimewa kepada rakyat. Di samping itu, keharmonian perlu dijaga agar masyarakat dapat hidup dengan aman dan tenteram. Walaupun Malaysia merupakan negara yang mempunyai rakyat berbilang kaum, perbezaan tersebut bukan menjadi penghalang untuk memastikan keamanan bersama. Hal ini disebabkan kerana perpaduan dapat dicapai tanpa mengorbankan kaum maupun bangsa, malahan perbezaan tersebut lebih mendidik masyarakat untuk menjadi lebih terbuka dan saling menerima. Dan di sini, Perlembagaan Persekutuan memainkan peranan untuk memupuk perpaduan masyarakat. Melalui penjelasan saya sebentar tadi, dapat kita lihat sejauh mana keharmonian perlu dijaga dan dititik beratkan agar dapat menjamin keamanan dan kesejahteraan bersama.